Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati penceramah jemputan hari ini, Ustaz Khawarizmi bin Muhammad, para ustazah, seterusnya semua pelajar yang dikasihi sekalian. Okay, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, sebelum kita mulakan, elok kita berkenalan serba sedikit dengan penceramah kita pada hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Khawarizmi. Okay, selamat datang Ustaz ke SMK USJ 13. Okay, untuk pengetahuan semua, Al-Fadhil Ustaz Khawarizmi adalah merupakan seorang guru yang kini bertugas di SMK USJ 23. Beliau telah berkhidmat dalam bidang pendidikan selama 28 tahun. Banyak pengalaman Ustaz. Al-Fadhil Ustaz berasal dari Kuala Terengganu, sama negeri dengan Ustazah. Dan kini tinggal di Semenyih. Itu saja yang Ustazah dapat kongsi tentang Ustaz. Mungkin selebihnya Ustaz mungkin nak boleh bagi tahu lebih lanjut tentang Ustaz. So tanpa melengahkan masa, kita masa pun dah 10.30. Kita terus menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan sedikit perkongsian untuk kita hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Berkah Allah Subhanahu wa taala. Yang terima kasih kepada puan pengurusi majlis, yang berbahagia Puan Mahnum bin Muhammad. Saya pun tak tahu sebenarnya dia ada siapa ni, pengetua ke apa ke. Saya pun tak kenal. Maafkan saya. Seterusnya para asatizah dan juga orang yang mengundang saya, Ustazah Nurul Hayati. Seterusnya barisan pelajar USJ 13. Kita jiran sahaja. Beza je 2 dengan 1 sahaja beza dia. 1-3 dan 2-3. Dekat je lah, dalam 7 kilo, berapa kilo, lebih kurang lah, dekat je insyaAllah. Alhamdulillah. Walaupun sebenarnya saya tinggal jauh. Saya tinggal di daerah lain, daerah Hulu Langat, di Semenyih. Dekat dengan Beranang, Sempadan Negeri Sembilan. Hari-hari bulan ke USJ 23. Tak apalah. Hal-hal saya yang lain, saya biasa je lah, hanya orang biasa sahaja. Sebenarnya tak ada berkepentingan. Pelik pula bila tiba-tiba Ustazah Nurul Hayati dia jemput saya tu. Saya pun lupa tanya daripada mana dia dapat nama saya ni. Cuma ada sikit lah ada sikit lah bercakap berkenaan dengan SPM ni. Kerana memang
saya dah agak lama berkecimpung dengan lembaga juga sebenarnya. Tetapi sebab perkara itu perkara sulit, jadi saya diamkan je lah. Ya, sikit-sikit lah dengan lembaga, sikit-sikit, tapi tak banyak lah. Sikit-sikit. Jadi adalah kawan-kawan daripada geng ya, yang terlibat dengan lembaga juga sama-sama. Jadi itu je lah ya, lebih kurang sikit-sikit lah. Jadi nak kata tahu semua tu tak jugalah. Ya, cuma kita sekadar berkongsi ilmu sikit-sikit insya-Allah ya. Mudah-mudahan dapatlah manfaat daripada apa yang disampaikan pada hari ini insya-Allah. Saya masih lagi beristeri satu. Setakat ni ya, masih lagi satu isteri. Ya, tak tahulah kot harapan tu ada juga ya, kot dapat 2 isteri ke. Yang pertamanya marah ke Ustazah. Yang pertamanya, kalau saya punya suara tak clear, beritahu. Sepanjang perjalanan, okey, terima kasih. Sepanjang perjalanan saya bercakap ini, sekiranya nak mencelah, nak ataupun ada soalan ke apa ke, boleh angkat tangan. Ya, boleh raise your hand. Ya, apa ni gunakannya lah, gunakan raise tangan tu, raise your hand tu. Ya, ataupun boleh buka speaker untuk bercakap. Ya, itulah je lah. Tapi saya eloknya itulah ya, pakai raise hand tu lah. Saya pasang lah. Yang keduanya, kalau tidak pun ada soalan lain juga, boleh juga. Kalau nak bercakap, boleh kemukakan di ruangan message ni, ruangan chat. Ya, chat with everyone tu. Pun boleh juga. InsyaAllah. Baik. Para pelajar, para guru dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Saya USG 23 baru 6 tahun. Ya. Tercadang nak tukar ya, biar dekat sikit dengan Hulu Langat atau keluar daripada daerah Petani Berdana. Tapi banyak sangat saya punya kepentingan dekat Petani Berdana, jadi susah pula. Ya, nak keluar. Sebab saya banyak terlibat dengan sukan sebenarnya di Petani Berdana ni. Ya, budak-budak USG 13, kalau Cina dia tahulah kot. Ya, dengan Cina sebab saya terlibat dengan pingpong. Saya PT daerah pingpong. Ya, maaf ya, langsung tak ada kaitan dengan SPM. Okey, baik. Ini sebenarnya video ni. Teknik menjawab. Tapi sebenarnya tajuk dia bengkel ya. Tak apalah, nanti saya tukar kemudian. Saya tukar dah habis selesai nanti saya tukar bengkel. Jadi orang tak tahu. Baik. Jadi berkenaan dengan SPM 2021 ini sebenarnya kita ada 2 kertas. Pertama kertas 1 dan juga kertas 2. Okey, untuk kertas 1 macam biasalah bertulis. Ya, untuk kertas 2 sepatutnya kita dah berlangsung pelaksanaannya 30 September 2021. Sepatutnya dah lama dah berlangsung ni. Dah lama dah berlangsung. Tetapi masalahnya belum settle juga. Ya, kerana kita berhadapan dengan pandemik. Ya, ketika sekarang ini ya, tak boleh bersemuka dengan para pelajar untuk menyelesaikan kertas 2. Kerana dia perlu bersemuka untuk mendengar bacaan Quran, mendengar hafazan ya, dan juga bacaan hadis para pelajar kertas 2. So dan tak tahulah bila nak buat kertas 2 ni, tak sure ya. Walaupun SU perusahaan saya pun dia ada kata juga sikit-sikit ya, adalah. Yang tu saya akan beritahu kemudian. Ya. Berkenaan dengan kertas 2. Okey, jadi format pentaksiran untuk SPM yang kod dia 1223 ini, ya, format pentaksirannya memang dah diberikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Ya. Jadi dia mengandungi 2 kertas. Yang pertama kertas 1 dan juga kertas 2. Jadi ini adalah OM dia, objektif mata pelajaran. Ya, yang pertama, objektif yang pertama membaca ayat pilihan daripada Al-Quran dengan betul, lancar dan bertajwid dan fasih. Yang inilah yang kertas 2 ambil. Kita kena membaca ya, jadi kamu kena baca, kena dengar. Inilah yang kertas 2 ni. Kertas 2. Ya, kemudian melazimi bacaan Al-Quran dalam kehidupan. Ini biasalah ya, bila kita belajar ni kita cuba amalkanlah. Objektif yang ketiga, menghafaz ayat pilihan daripada Quran dengan betul, lancar dan juga bertajwid dan juga fasih. Ini juga ya adalah kertas 2. Ya. Kemudian objektif yang keempat ya, mengamalkan bacaan ayat hafazan. Ini dalam kehidupan kita jugalah yang kita amalkan.
Yang kelima, merumus kefahaman ayat Al-Quran pilihan dan mengamalkannya. Merumus kefahaman ayat. Yang ni kita tafsirkannya, translatekannya, dapat tidaknya dalam kertas satu. Merumus ayat pilihan. Membaca hadis dengan betul. Ini kertas dua. Ya, supaya tercapai objektif ni. Sebab tu kamu para pelajar kena baca hadis ni dengan betul. Dan akan dinilai di hadapan pentaksir. Saya juga sebenarnya dilantik sebagai pentaksir sebenarnya. Ya, untuk peringkat daerah. Ya, pentaksir. Tetapi setakat ni hanya ada grup sahaja. Ada grup pentaksir sahaja, mesyuarat belum lagi. Ya, tak ada sebab memang tak ada apa lagi ya. Mesyuarat online pun tak ada. Sekadar pentaksir, nama je pentaksir, surat lantikan pentaksir dan sebagainya ya. Apa-apa lagi belum, zero. Okey, yang ketujuh, merumus kefahaman. Ini juga kertas satu. Merumus kefahaman, ini kertas satu. Seterusnya, merumus kefahaman akidah Islamiah. Ini akidah, kertas satu. Ya. Al-Quran, hadis, semua yang berkaitan dengan Quran, hadis tadi itu, ya, kefahamannya tadi itu merupakan kertas satu. Kebiasaannya kalau ikut apa yang dicadangkan oleh lembaganya ialah kertas satu untuk soalan nombor satu. Mungkin berubah, tetapi setakat ni lah. Ya. Setakat ni soalan nombor satu. Sebab penggubal pun dia tak tahu. Ya, berapa, soalan nombor berapa. Penggubal ini dia hanya diberi tugasan untuk menggubal soalan, okey, aras ini, soalan yang tajuk ini, aras ini, sebagainya. Itu je kerja penggubal. Jadi yang nak susun itu adalah lembaga. Lembaga akan susun. Ya, ikut skala 5, 3, 2. Ya, ikut skala kesukaran. 5 senang, nisbah kesukaran. 5 senang, 3 sederhana, 2 sukar. Okay, jadi untuk akidah Islamiah ini, kertas satu soalan nombor 2 kebiasaannya. Ya, setakat ni. Merumus kefahaman ilmu fiqh dan mengamalkannya. Ya, mengamalkannya itu kita lah ya, dalam kehidupan kita seharian. Ini juga kertas satu soalan nombor 3. Ya. Kefahaman tentang sirah Rasulullah, sejarah para tokoh tamadun Islam, ya, sebagainya itu. Ini adalah kertas satu juga soalan nombor 4. Merumus kefahaman akhlak Islamiah dan mengamalkannya serta menghayati kehidupan. Ini akhlak Islamiah. Ya, ini juga adalah kertas satu soalan nombor 5. Itulah overall dia. Ya, kesudahannya macam itulah. Jadi untuk kertas 2 tu tentang Quran dan hadis sahaja. Ya, menghafaz, membaca ya, dengan lancar. Kalau Quran tu dengan bertajwid yang betul. Okey, baik kita tengok ya dulu format pentaksiran untuk kertas 1 dan juga kertas 2. Ya. Kertas 1 ujian bertulis. 5 soalan. Ujian bertulis. Ya, setiap satu soalan ada 20 markah. Ada 5 soalan 100 markah. Kertas 2 ya, dia punya kod 1 2 2 3 palang 2. Kalau yang sebelum ni kertas 2 bertulis. Ya, bertulis. Sekarang dah tak lagi bertulis, tetapi merupakan ujian tilawah. Ujian tilawah hafazan Al-Quran dan bacaan hadis, pentaksiran pusat. Maknanya para pelajar akan didatangi oleh pentaksir daripada luar, guru-guru agama daripada luar, akan duduk semeja, kita akan dengar ikut giliran dan akan dinilai. Markahnya juga adalah 100. Baik. Jadi inilah ya, ini antara format lah instrumen pentaksiran mulai 2021. Jadi akan dilaksanakan pada tahun hadapan 2022. Yang taksiran kertas 2 ini sedang dikaji semula. Kita hanya standby sajalah. Ya, SU perkataan saya, sekolah saya kata dikaji semula, akan dikaji semula, diperbincangkan semula. So kita hanya standby sahaja. Baik, untuk kertas 1. Untuk kertas 1, tadi saya dah beritahu soalan ada 5, markah 100. Ya. Daripada 100 itu sebenarnya dia hanya ambil 80% sahaja.
Daripada 100 itu dia akan ambil hanya 80% sahaja. Ya, daripada 100 tersebut dia hanya ambil 80% sahaja. Maknanya contoh katakan kertas satu ni ya kamu pada pelajar tengoklah yang dekat tepi ni ya. Katakan bila dah bila dah dikira dan sebagainya, bila dah ditanda oleh guru ya, oleh pemeriksa kertas, kamu dapat markahnya ialah 89%. So 89% itu kamu kena bahagi dengan 80. Bahagi dengan 80. Jadi markahnya ialah 71.2 per 80. Bahagi ke kali? Kali 80. 89/100 kali 80. Saya silap. Ya. 89/100 kali 80. Dapat 71.2 per 80. Itulah markah kertas satu yang kamu dapat. Untuk kertas dua pula, ini ujian lisan ya, ujian lisan secara menghadap pentaksiran pusat. Yang ini untuk bahagian A tilawah 50%. Untuk bahagian B hafazan 30%, untuk bahagian C 20%. Markahnya 100% juga. Ya. Tetapi hanya diambil 20% sahaja. 20% sahaja. Yang ini 80%. So 80 campur 20 jadi 100%. Jadi katakan contoh, dapat untuk bahagian A ujian tilawah ya dapat 46/50. Bahagian B dapat 26/30. Bahagian C 16/20. Campur dapat 88. So 88/100 kali dengan 20 dapatlah 17.6%. So campurlah. Tadi dapat 71.2% untuk kertas 1 campur dengan 17.6% untuk kertas 2. So 88.8 dapat campur, dapatlah grade A. Bermaksud kalau kamu tak buat kertas 2 dengan cemerlang, kamu nak dapat A itu susah sikitlah. Dapat A susah sikit. A minus kalau kamu dapat markah penuh pun 80, katakan kamu dapat kertas 1 80%. Kalau 80 dapat markah penuh 100%. Ya, hanya situ dapat 80% sahaja. Ya, untuk dapat A 80% dapat A ke? Itu lembaga pun ceritalah, saya pun tak tahu ya. Tak ada orang tahu tentang berapakah ya grade. Berapakah markah untuk grade tersebut. Ya, sebab lembaga dia akan ubah suai ikut kesesuaian. Sebarang soalan boleh tanya terus pada ruangan chat ataupun boleh angkat tangan. Raise your hand like this. Contoh. Okey, baiklah. Dah 2 minit dah, tak perasan . Kita masih lagi bermain kat sini. Saya kena laju sikit . Okey, kosrak tak payah, tak apa. Okey, baik. Untuk kertas 1 pengurusannya ya, biasalah ya. Ada 5 soalan. So setiap bahagian itu, setiap soalan itu kamu dalam tempoh 30 minit kena jawab. Ya, jadi carilah masa ya dalam kamu buatlah dalam 25 minit lebih kuranglah. Ya, nanti adalah baki lagi 5 minit, boleh semak balik semua soalan tersebut. Ini contohnya lah ya. Okey. Apa lagi? Instrumen pentaksiran mulai 2021, hafazan, saya ulang benda yang sama saja. Okey, baik. Cakupan konteks. Daripada mana soalan tu diambil? Khususnya kertas 1. Maka banyak kertas tu ya. 80%. Daripada mana kita ambil? Daripada DSKP, Document Standard Curriculum. Itu daripada DSKP. Daripada sukatan pelajaran lah. Dari kajian sukatan pelajaran ya, DSKP. Daripada itu. Dan yang kedua daripada buku teks. Yang pertamanya daripada DSKP ya, dan yang keduanya daripada buku teks. Sebab tu soalan peperiksaan
SPM tidak akan lari daripada apa yang ada dalam buku teks dan di SKP. So kita ada buku panduan, itu hanya sebagai buku rujukan, itu hanya sebagai panduan sahaja untuk memudahkan kita sahaja sebenarnya, untuk kita baca poin-poin dan sebagainya. Tapi overall soalan semua daripada buku teks, takkan lari daripada buku teks. Sebab itu buku teks ni kalau kita boleh khatam, terbaik. Kita khatam, kita ingat, confirm dapat A+, insya-Allah. Ya. Sebab tu kod mana pun kita kena bergantung pada buku teks sebenarnya. Cuma sekarang ni buku teks dia lebih ringkas, lagi bagus. So apa lagi bagus? Soalan takkan lari daripada buku teks. Jadi soalan tu akan lebih mudah lah kan. Macam dulu banyak buku teks ni, macam-macam isi ada dalam tu. Ya. Kita tak sakit keluar pun dia keluar juga. Tapi untuk kali ini tengok dia lebih simple sikit. Buku teks dia lebih simple sikit. Ya. Jadi rujuk pada buku teks dan juga pada DSKP. Untuk kertas 2 biasalah ya, ayat bacaan, ayat hafazan dan hadis tingkatan 4 dan 5. Untuk kertas 2, ni dia kertas 2 ni. Daripada mana yang kita kena baca? Ayat bacaan. Tingkatan 4 dan tingkatan 5. Hafazan pun sama juga, tingkatan 4 dan 5. Kenalah pula kamu bila kamu cabut kertas undian tersebut, kamu dapat ayat bacaan itu, ayat hafazan. Kan bagus. Kamu dah hafal, baca lagi, dah tengok kertas lagi pula, lagi senang. So maknanya semua ayat bacaan boleh menjadi soalan untuk kertas tilawah. Ayat hafazan juga boleh juga menjadi kertas untuk soalan tilawah. Ya, dia bukan hafazan semata-mata juga. Dan juga hadis untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Tak banyak hadis, ada 4 sahaja. 2 tingkatan 4 dan 2 tingkatan 5. So kena banyak baca bagi lancar. Okey, ini beberapa, ini contohlah ya, yang benda ini semua sebenarnya ada pada guru kamu lah. Ya, ada pada guru kamu. Iaitu ini contoh cakupan item. Ya, ini soalan nombor 1 iaitu tentang tilawah. Ya, tilawah dan juga hadis. Ini contoh ya, 1A. Ini tilawah. Surah Baqarah 188. Ini contoh soalan lah. Ya. Maksud rasuah, senaraikan 2 bentuk kesalahan rasuah, terangkan 2 keburukan rasuah kepada negara. Ini contoh soalan. Ya. Kemudian 1B biasanya hadis. 1B itu biasanya hadis. Macam mana dengan tajwid? Ada masuk tak? Tajwid juga ada kemungkinan boleh masuk juga di dalam soalan kertas 1. Ya. Tajwid juga kemungkinan boleh dimasukkan juga dalam kertas 1. Lepas tajwid juga kena belajar, kena tahu, kena ingat, standby untuk tajwid. Kemungkinan juga ya boleh dimasukkan dalam kertas 1 kerana dia ada dalam DSKP dan juga dia ada dalam buku teks. So jangan ingat tajwid tak ada ya, tajwid juga ada. So standby sajalah. Keluar ke tidak, itu wallahu alam. Itu bergantung kepada lembaga. Soalan akhir tahun yang dibuat oleh Selangor pun sama juga. Ya, itu terpulanglah kepada penggubal soalan untuk peringkat Selangor lah. Cuma soalan yang Selangor gubal, ini saya bagi tahu info sikit lah. Soalan yang Selangor gubal, yang selaras seluruh negeri Selangor itu, elok kalau kamu dah jawab soalan tersebut, kamu khatamkan dia. Cari semula jawapan yang betul, cuba hafal, cuba ingat. Ya. Sebab yang gubal soalan Selangor itu dalam itu panel yang gubal itu ada 2-3 orang. Ini rahsia tapi tak cakap kan. Ada dekat situ 2-3 orang yang merupakan penggubal daripada lembaga peperiksaan. Ya, jadi kau fahamlah sendiri ya macam mana ya. Sebab tu apa yang soalan yang keluar daripada Selangor ya, cuba kamu ulang balik, buat balik pembetulan, cara jawapan yang betul, cuba ingat. Ya. Sebab itulah dia, ya. Itu dia.
Kalau lebih pun risau juga. Ada spy ni kantor aku nanti. Baik. Yang kedua soalan tentang akidah. Di sini soalan iman boleh terbatal, ini tingkatan 4 ya, perkara yang membatalkan iman. Jadi untuk nombor 2 ini mencakupi akidah Islamiah tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Seterusnya nombor 3 iaitu tentang fiqh. Soalan fiqh. Dulu sebut fiqh dulu, fair ya. Kita aja dengan FE. Ya. Saya pun sama juga sebut fiqh, padahal yang betulnya fi. Ya, fiqh. Ya, fiqhul Islami, ya, fiqh. Ilmu fiqh. Okey ya, fiqh. Fiqh juga cakupannya tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tingkatan 4 ada apa? Tingkatan 4 kita ada haji, umrah. Kita ada sembelihan, korban. Ya. Kita ada akikah dan juga muamalat tingkatan 4. Tajuk pun agak banyak dan berat juga tu, ya. Cuma sebab tu dalam buku teks kamu tu dia lebih umum sikit. Ya. Itu tingkatan 4. Tingkatan 5 untuk fiqh ni kita ada bab kahwin. Ya, kita ada bab kahwin. Lepas tu urusan harta. Ya, urusan harta iaitu tentang wasiat, faraid. Ya, dan juga kita juga ada satu lagi jenayah, ya, tentang hukum jenayah. Ya. Untuk soalan nombor 3 tentang fiqh. Dan soalan nombor 4 sirah tamadun tokoh. Ini contoh soalan ni lah. Ini contoh. Ini memang contoh saja ya, contoh yang diberi oleh lembaga. Jangan pula kamu kata ini kita bajet ini bukan ini contoh saja apa yang oleh lembaga. Yang cakupi sama juga ilmu sirah tamadun dan juga tokoh untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Dan juga seterusnya soalan nombor 5, 20 markah juga, ini adalah akhlak Islamiah. Kat sini ada tentang wasatiyah. Ini tajuk tingkatan 4 ni dan juga tingkatan 5 jugalah, sama jugalah. Ya, ini beberapa cakupan item dah untuk kertas 1. Nanti kita cuba dah tengok sikit-sikit ya untuk cakupan item yang kertas 1 ni insya-Allah. Sebelum tu ya saya lupa nak tanya. USG 13 dah dapat semua ke buku modul gemilang? Ada pakai tak buku modul gemilang? Tak pakai? Belum lagi ya. Pakai. Tapi kita tak dapat lagi. Oh, dah order dah? Dah ada. Okeylah. Ya, buku modul gemilang tu elok sangatlah. Ya, kerana dibuat oleh guru-guru pakar. Ya, guru-guru agama pakar daripada Selangor. Di situ jugalah mereka jugalah yang gubal soalan dan sebagainya. Semuanya mereka jugalah. Ya. Mereka jugalah sebahagiannya juga ada pembiasa-pembiasa. Bukan pembiasa biasa tetapi ketua-ketua ya. Baiklah, saya tak cerita banyak sangat sebab dia lebih kepada perkara sulit. SULIT. Ya. Bocor cari penyakit saya. Baik. Mata pelajaran dekat Islam kertas 2. Yang ni yang baru untuk kita lah. UTQH, ujian tilawah Quran, ya, hafazan dan hadis. Ya, UTQH. Kertas 2. Bagaimana yang dinyatakan pada hari itu dan juga pada perskoran yang diberikan oleh lembaga untuk ujian soalan ini ada 3 soalan. Ya, ada 3 soalan. Ya. Pertama soalan tilawah 50 markah, ada 1 soalan tilawah. Ya. Kemudian ada 2 soalan hafazan. Hafazan kena baca 2 ayat hafazan. Ya, dan ada 1 soalan bacaan hadis. Untuk tilawah markahnya ialah 50, hafazan 30, hadis 20. Ya. Ini dia punya penskoran dia lah. Ya. Ini contoh soalan. Contoh item. Tugasan 1. Anda dikehendaki membaca ayat Al-Quran berikut. So, tugasan 1 ini, inilah merupakan soalan 1, soalan ayat hafazan.
Jadi nak tahu nak baca yang mana ataupun sebagainya, mana pentaksir tu nak tahu kamu nak baca yang mana. Yang ni biasanya akan diundilah, akan ambil kertas undian ke apa ke, kamu katakan kamu dapat soalan nombor 3, akan bagilah nombor 3. So pemeriksa akan bacalah soalan nombor 3 untuk kamu. Tugasan yang pertama, tu dia. Anda dikehendaki membaca ayat Al-Quran berikut. Jadi yang teks ni pun kamu dapatlah. Jadi kamu pun akan baca dah. Kamu pun akan baca. Yang pertama nak bacanya kena mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Manakala Bismillahirrahmanirrahim ini terpulang. Terpulang. Kalau dia berada di awal ayat, sunat dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia berada di pertengahan ayat, ayat bacaan itu berada di pertengahan ayat, ya, ini hanya sunat kamu baca dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bila dah baca, akhiri dia dengan Sadaqallahul Azim. Ini juga merupakan, sebenarnya ada markah dia kat situ. Kita mulakan dengan A'udzubillah, sudahi dengan Sadaqallahul Azim. Ini contoh ayatnya lah, ya, contoh dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri. Baca dengan betul lah. Dengan lahjah Arab. Dengan tajwid yang betul. Mana dengungnya, mana yang tak dengungnya, mana yang panjang matnya, mana yang pendeknya, berhenti wakafnya kena betul lah. Nanti kita tengok dia punya perincian dia. Ini saya dah, inilah ayat-ayat yang terlibat, ya, ayat hafazan dan juga ayat kefahaman untuk tingkatan 4. Saya tak tahu nak cek tak, ya. Ayat hafazan surah Al-An'am 162 163. Ni ayat-ayat dia ni. Qul inna solati ni, ya. Kemudian Al-Kahfi, ya, 101 hingga 106, Allazina kanat ni. Ini ayat hafazan. Al-Kahfi 107 110, ya. Ini juga ayat hafazan. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya, ini semuanya lah. Kemudian ini ayat kefahaman. Ya, dalangan rasuah. Ni ayat kefahaman. Jadi semua ini, ya, memahami sunnatullah. Semua ini boleh menjadi soalan untuk soalan tilawah. Ya, untuk soalan tilawah. Semua ni doa, dakwah. Semua ni, ya, untuk soalan tilawah. Ini tingkatan 4. Begitu juga dengan tingkatan 5 pun sama juga, ya. Tingkatan 5 surah At-Taubah 118-129. Ini juga ayat hafazan. Laqad ja'akum ni, ya, ayat hafazan. Kemudian surah Al-Hasyr, ya, law anzalna hadzal Quran, juga ayat hafazan. Kemudian ni ciri-ciri mukmin yang berjaya ni, ayat surah Al-Mu'minun. Yang ni ada, ini merupakan ayat permulaan ayat pertama. Yang ini kena baca bismillah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang ini, ayat ini surah Al-Mu'minun 1 hingga 11 ini merupakan ayat hafazan dan ia juga merupakan ayat kefahaman. 2 in 1. 2 in 1. Hafazan pun ya, unit 1, kefahaman pun ya, unit 2. Seterusnya surah At-Taubah. Memahami keutamaan dalam tindakan. Okey, surah At-Taubah. Ini satu ni yang bahaya ni. Ya, sebab itu bismillah itu kalau nak baca yang tadi tu je. Surah Al-Mu'minun tadi tu je, sebab dia ada di hadapan. Yang lain mulakan dengan a'udzubillah. Surah At-Taubah ni lagi special. Sebab apa? Kalau dibaca bismillah dalam surah ini, tolak markah. Kerana meletakkan tempat yang tak sesuai.
Sebab surah At-Taubah kita tidak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak disunatkan. Lawan sunat hukumnya adalah makruh. Ya, sebab tu surah Taubah ini kita hanya baca dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama juga dengan ayat-ayat yang lain, semuanya dibaca dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak perlu baca bismillah. Kecuali surah Al-Mu'minun 1 hingga 11 sahaja. Kerana ia merupakan awal surah. Ya. Kemudian surah Al-Hujurat, kepelbagaian bangsa dalam Islam. Ya ayuhan nas. Ni panjang ni. Ya ayuhan nas ni mad jaiz. Mufasil. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Pastikan cari tempat betul untuk berhenti. Ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya. Ini siapa guru tem ni? Guru sementara ke? Maafkan saya ternampak pada cikgu buka apa? Guru baru. Okey. Ingatkan guru praktikal ke apa ke? Guru temporary. ID. Baik, itu dia. Ya, tingkatan 4 tadi semua ni. Ya. Jadi tingkatan 4 tadi daripada pelajaran 1, 2, 4, 5, 6. 3 mana P3? 3 tajwid. Tingkatan ini tingkatan 5. Ya. Yang tingkatan 4, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Sama juga. 3 kan 3? 3 itu pergi kepada hukum tajwid. Ya. Baik. Apa yang dinilai dalam tilawah Al-Quran? Markah hendaklah diberi mengikut panduan di bawah. Untuk cemerlang, markah 14 hingga 20. Membaca ayat Quran dengan betul, tepat dan sempurna. Ya, untuk markah 20. Ya, yang ini aspeknya ni, ya, sebutan makhraj huruf hijaiyah, ya, baris fathah, dhammah, kasrah, sukun, syaddah. Ini untuk tengok baris. Markah penuhnya 20. Cemerlang 14 hingga 20. Ini baris bacaan. So kalau baris salah, tak ada markah. Ya, kalau baiknya betul dan tepat bacaan, ya, 7 hingga 13 markah. Kalau memuaskan 1 hingga 6 markah. Ini baca ayat Quran dengan tak tepat pada sebarang aspek. Sebab itu kalau salah baris sekalipun, kalau kamu dah baca, paling tidak pun kamu akan dapat 1 markah. So nak tak nak kena baca. Jangan sampai depan pentaksir, depan ustaz atau ustazah yang tafsir kamu ni, kamu duduk diam je. Senyum je. Ustaz cakap, kamu kenapa senyum? Saya nak bagi sedekah kat ustaz. Habis. Ya. Dapatlah 1 markah. 0 markah dapat. Sebab tak baca. Baca je lah walaupun bintang pukang tak apa. Dapatlah markah 1 hingga 6 markah. Jadi ustaz pun dia akan tengoklah kalau kamu ni handsome, mungkin dia bagi 6 markah, 5 markah. Yang penting kamu cuba nak baca. Ya. Kalau yang perempuan pula, kan, yang cun-cun sikit kan, ustaz bagi bagus. Ya. Tak tinggal yang tu ya. Tak. Yang penting kamu kena baca. Yang ni segi baris. Yang kedua pula tajwid. Ya, so untuk baris markah penuhnya 20. Untuk tajwid markah penuh juga 20. Dah 40 dah. Ya, tajwid apa? Apa semua yang kamu belajarlah dalam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Overall. Sebenarnya masuk banyak lagi sebenarnya. Apa saja hukum tajwid yang berkenaan. Contoh untuk cemerlang markah 14 hingga 20. Membaca ayat Quran dengan keseluruhan hukum tajwid betul, tepat dan sempurna. Tengok ni. Hukum isti'azah dan basmalah. Tu ada markah tu.
Sebab tu kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kena baca. Dan baca basmalah bismillahirrahmanirrahim pada tempat yang sepatutnya. Ya, surah At-Taubah jangan baca. Surah Al-Mu'minun kena baca sunat. Ya. Surah-surah lain boleh baca. Juga hukumnya sunat tetapi kurang sikitlah daripada surah Al-Mu'minun tu. Sebab surah Al-Mu'minun tu kalau tak baca bismillah dia hilang markah. Ayat yang lain tak baca bismillah markah tak hilang. Sebab dia hanya kena baca a'udzubillah sahaja. Ya. Baik. Alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, nak tengok. Ya, bacaannya betul tak betul. Ya, al tu ataupun sebutnya syamsiah ke apa ke, okey. Wajibul gunnah, nun yang bersabdu, mim yang bersabdu, kena dengung betul-betul dengung, cukup dengan 2 harakat dan sebagainya. Ya. Fawatihus suwar, pembukaan surah nak baca tu. Kita adakah fawatihus suwar? Tak ada kot. Ada ke? Kata 4 ke 5? Ada ke yang alif lam mim tu? Alif lam mim ke sod ke yasin mim? Tak ada, mana ada. Tak ada. Tapi sinilah ya. Makna di sini disenaraikanlah semuanya. Nun sakinah, tanwin, mim sakinah, maksilah, ya, maksilah qasirah, maksilah tawilah, ya, mat lazim kalimi, mat lazim harfi, musaqqal mukhaffaf whatever, qalqalah, qalqalah ya, berdetak huruf qalqalah, qaf ta ba jim dal tu. Ya, kena sebut dengan betul, qalqalah sughra, qalqalah kubra. Kemudian hukum bacaan ra tafkhim, ya, ra tarqiq, tafkhim tebal, tarqiq nipis. Ya, kalau saya salah betulkan ya. Saya takut saya tertukar. Tafkhim tebal, tarqiq nipis. Ya, ra tanda wakaf. Ya, tempat wakaf ada wakaf qabih, ada wakaf hasan, ya, ada wakaf lazim sebagainya. Ya, ibtidak, tempat nak memulakan bacaan. Kena betul semua tu. Ya, itu semua menyumbang kepada 20 markah. Banyak juga tu ya. So sekarang dah 40 markah. Dan yang ketiga, tengok cara kita baca. Membaca ayat Quran dengan betul, tepat dan sempurna. Ini markah penuh ialah 10 markah. Cukup 50 markah untuk tilawah Al-Quran. Apa yang dinilai? Ya, membaca lancar, bacaan lancar. Bacaan dia tak tergagap, bacaan lancar. Sebutan jelas. Intonasi baik. Menepati lahjah Arab. Menepati makhraj huruf. Dapatlah 7 hingga 10 markah. Kalau dengar bacaan baik itu biasanya akan bagi 10 markah lah. Ya, tanpa ada kurang sikit akan tolak markah sikit. Ya. Yang penting lancar lah. Lancar ni kena ulang kaji sentiasa. Jangan dekat nak periksa baru kita nak baca, jangan. Ya, kamu setiap hari masih lagi panjang. Kita sekolah sampai tahun depan. Sekolah sampai tahun depan kita sekolah. Ujian untuk ketah 2 tak tahu lagi bila. Sekarang sedang dikaji semula. Standby sahajalah. Taksir pun belum lagi dipanggil mesyuarat dan apa sebagainya. Tak ada apa lagi. So sekadar standby sahaja. Tetapi sekarang standby, bacalah, cuba amalkan. Ya, baca Quran pagi petang. Ambil buku teks baca. Ayat-ayat hafazan, cuba hafal. Ayat-ayat bacaan, baca. Ya, tak tahu nak baca, boleh tengok YouTube ataupun mana-mana media, mana-mana medium untuk dengan baca. Banyak sekarang kan? Banyak sangat. Ya, Google type surah ini untuk bacaan. Okey, dengar. So, dengar dia baca, kita ikut. Dengan tajwid yang betul kita ikut. Kat mana dia dengung lama, kat mana dia baca panjang mat. Tak boleh nak follow. Ya, tak apa. Kita baca, dengar perlahan-lahan. Kita dengar, kita pause. Kita bertulis. Tulislah. Kalau tak boleh, kita tak boleh nak baca Quran, kita tulis Rumi. Yang penting kita boleh baca. Ya? Kita agak-agaklah baca untuk hafazan dan sebagainya. Benda sekarang ni banyak medium-medium cara nak senang untuk kita baca Quran. Yang lagi kita je lah, nak ke tak nak. Kata pepatah orang tua-tua, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Itu dia. Ya? Jadi cuba baca. Sebutan, antonasi sebagainya kena tepat. Okey, dan begitu dah ya. Maka 46 ni ada kurang lahjah Arab, kurang makhraj huruf. Ya.
intonasi ni maknanya tengoklah. Yang ni tak ada masalah ni, intonasi ni maknanya tidak apa ni, intonasi. Ada ayat-ayat yang apa tentang neraka ke apa ke, kita keras ikut apa ke, itulah. Tapi ini tak ada masalah sebenarnya. Asal kau boleh baca, okey. Baik. Bacaan kau lancar, paling kurang dapat 1 markah. Kalau bacaan tak lancar, tergagap-gagap dan sebagainya. Ya. Jadi itulah dia. So bacaan 20, tajwid 20, kefasihan 10 markah. So markahnya ialah 50 markah untuk bahagian tilawah Quran. Okey, untuk soalan 2, kemudian untuk hafazan, tugasan yang kedua. Untuk hafazan ada 2 soalan. Contoh soalan, sila soalan 1, sila ulang dan sambung bacaan saya. Ya, bagi besar sikit, bagi nampak sikit. Sila ulang dan sambung bacaan saya. Yang ni pentaksir yang akan bacakan ni. Ni semua ni pentaksir yang akan baca ni. Yang ni semua ni. Ya. Jadi pentaksir akan kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna solati. Maka kamu pun kena ulang balik apa yang dibaca oleh pentaksir. Kamu kena ulang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini ramai yang silap ni takut ni. Ya, wa ana awwalu ni. Ya. Biasakan kita baca doa iftitah kan, wa ana minal muslimin. Maka yang ni. Kemudian ingat kena ulang balik a'udzubillah dengan qul inna salati tu. Jangan bila pentaksir kata sila ulang dan sambung bacaan saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati. Sila. Kamu pun wa nusuki wa mahyaya. Itu habislah markah kamu. Ya, sebab kamu tak ikut arahan. Arahannya ulang dan sambung bacaan. So ulang balik apa yang dibaca oleh pentaksir dan kamu sambung terus bacaan sampai habis. Dah habis, ingat ada adab dia, sebut sadaqallahul azim. Ya. Baik. Kemudian teruskan lagi soalan yang kedua. Sila ulang dan sambung bacaan saya sama juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Kamu pun samalah. Ulang balik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sampailah ke akhir. Dah habis tu, sadaqallahul azim. Okey. Itulah dia penjumlahan markah dia. Ya. So untuk hafazan, markahnya ialah dah campur soalan 1 dengan soalan 2 semua sekali, maka dapatlah situ 20 markah. 30 markah. Saya berkantor juga. Sebab tak nampak. 30 markah. Ya, soalan 1 15, soalan 2 15. So dapat 30 markah. Ya, macam mana pemarkahan dia tu? Apa yang dinilai? Tengok yang pertama dinilai, markahnya 15. Menghafaz ayat Quran dengan betul, keseluruhan bacaannya lancar sebagainya. Bacaan secara tadwir, tak cepat dan tak lambat. Bacaan secara tadwir, sederhana sahaja bacaannya, jangan cepat sangat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum salatihim jangan. Ataupun jangan terlalu lambat sangat. Ya, kamu ni qari USJ 13. Qad aflahal mu'minun alladzina hum ya. Pentaksir macam ni habis. Maka kuranglah. Ya, cara biasa sahaja. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sampailah ke akhir. Ya. Yang kedua,
Senyum bila saya bertaranum kan, sebab suara sedap kan. Tak lama lagi hujan. Masalahnya bukan hujan dekat USJ13, hujan dekat Sengih ni. Lepas ni nak pergi Jumaat. Huru-hara hidup. Jumaat masih lagi 100 orang. Tengoklah ya, Jumaat tu masih lagi 100 orang yang dah dapat 2 dos. Ya. Dan ikut giliran lah. Ada yang ikut first come first serve, ada yang ikut pergiliran. Manakala AJK pegawai wajib, mesti pergi semua AJK pegawai. Jadi saya pun adalah pegawai tempat situ, jadi saya jugalah kena pergilah. Setiap minggu saya tak boleh miss, wajib pergi juga. Okey. Kemudian yang kedua, di Rumah Makkah juga. Ya, maknanya menghafaz ayat Quran dengan bertajwid. Ini bacaan ikut tajwid. Ya. So, soalan 1 15, soalan 2 15. Maknanya untuk nombor 1 ini, di sini dapat 7.5 lah, maka pernah lebih kurang. Ini juga sama juga ya, 7.5 lebih kurang. Ini contoh pembahagian lah. Ya, contoh pembahagian sahaja. Jadi Makkah penuhnya ialah 30%. Satu soalan ialah 15 Makkah. Okey, baik. Yang kedua, hadis. Sama juga, kena baca hadis ni. Ya, jangan tengok bahasa Arab, alamak bahasa Arab. Ya, tak nak baca. Kena baca. Ya, menyumbang 20 markah hadis. Hadis ni kalau kita baca lama-lama kita lancar. Cuma kena bacalah. Sebab dia hadis tak lari dah. Ada 4 hadis ni juga. Kok mana pun ada 4 hadis. Hadis yang pertama, hindari dosa besar. Ya, ni. So baca dengan betul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, ataupun qala. Yang ni bolehlah dulu boleh kot. Tapi yang ni sebut tak pasti dah. Ya, kita orang tak meeting lagi. Ya, baris belakang tu disebut ke tidak. Tapi cuma apa yang diberitahu oleh kawan-kawan qal. Sebab terberhenti kan. Tengoklah. Ya. Kemudian baca ijtanibus sab'al mubiqat. Dengan betul. Ya. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Baca bagi lancar. Baca bagi lancar. Contoh. Hadis yang pertama. Ini hadis yang kedua, kemuliaan berdikari. Ketempat, sama juga. Pendek je. Pendek je sebenarnya. Baca bagi lancar. Ya. Masalahnya bila kita malas nak baca. Betul tak? Malas nak baca. Ya, nak baca tak boleh, tu malas nak baca. Belajar. Tanya cikgu kamu, tanya ustazah kamu. USJ 13 ada ustaz ke? Tak ada ustaz kan? Tak ada. Tak ada. Petanda perdana ni special sikit. Nak cari ustaz punya susah. Terutama sekolah menengah. Sekolah rendah tu ada, sekolah menengah. Ya. Seterusnya, kata 5 juga ada 2 hadis. Ya, setiap orang pemimpin ni kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hai mencabut undi tu dapat hadis yang ni, pening sekejap. Panjang. Tak apalah, kita dah lancar kan, baca jelah. Ya. Kena dapat hadis yang kemudian berdikari ni, senyum. Lebar sampai ke telinga senyum. Senang baca, pendek. Ya, ini lagilah 7 golongan ni. Pun panjang juga. Ya. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh al-imamul adil. Ingat bila berhenti tu tempat berhenti yang betul. Ya, wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih. Pastikan berhenti yang betul. Ya. Dengan cara berhentilah. Dan seterusnya lah. Termasuk juga ni, kita baca ni, muttafaqun alaih ni. Ni bawah ni. Muttafaqun alaih. Siapa yang meriwayatkan ni? Muttafaqun alaih contohnya. Ya. Ataupun ada yang atas tadi tu. Ya, atas tadi tu apa? Rawahul riwayat Al-Bukhari. Kena baca Rawahul Bukhari dan sebagainya lah. Okey, habis. Ya. Jadi hadis tu 4 tu je. Lancarkanlah hadis tu.
Sama juga dengan kertas satu, kefahaman patutnya dapat skor markah penuh tu untuk hadis ni. Sebab dia pusing kot mana pun hadis yang sama je, tak lari ke lain dah. Ada 4 je ringkas je hadis itu. Ringkas je, ringkas je lah. Okey, contoh kat sini. Ya, hadis tugasan yang ketiga. Ada satu soalan saja untuk tugasan yang ketiga. Anda dikehendaki membaca hadis berikut. Ya, baca baris dengan betul. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Kalau baca tu kan maka penuh tu. Ya. Macam tu. Okeylah, ini dia punya pemakahan hadis tersebut. Membaca hadis dengan betul. Tak dia nak rehat tu. Membaca hadis dengan betul. Ya, sebutan jelas, baris betul, menepati makhraj. Makhraj pun ada juga. Ya, jangan baca salah pula makhraj huruf. Contohnya apa ya? Baca makhraj huruf ni. Ni. An Abi tu, ain tu. Dia baca an. An Abi Hurairah. Hurairah. Ada Nabi sebagainya lah. Saya kira apa yang salah tu ya. Tapi baca dengan betul lah. Dengan makhraj dan juga sebutan yang betul. Markahnya ialah 20. Ya. So, markah 20 untuk hadis. Ini dia punya pembahagian dia, kriteria dia tu. Membaca hadis dengan betul, tepat dan sempurna 14 hingga 20. Sebagai besar betul dan sempurna 7 hingga 13. Sebagai kecil betul sempurna 1 hingga 6 markah. Sebutan betul, menepati baris, menepati makhraj huruf. Ini ya, kriteria untuk mendapat markah dalam pembacaan hadis. Jadi ikut mana pun kena kenal baris. Baris atas bunyi apa, bawah bunyi apa, depan bunyi apa. A, I, U. Ya. Ba di atas, ba di bawah, bi, ba di hadapan, bu. Ternampak dekat tepi tu ada ta di atas ta. Itu yang nampak. Babi, buta. Ya. Contoh. Jadi, itu dia ya. Maknanya kena apa? Baris tu betul. Sebutan yang jelas dan juga makhraj huruf tu kena betul. Baik. Hafazan. Okey, hafazan 30 markah. Ya, tilawah 50. Ya, kita hadis tadi 20, hafazan 30. Saya ulang balik je. Oh, ini elemen dia, ya, elemen tadi ya. Benda ulang baliklah. Ya, yang sama kat tadi saya dah baca tadi kan. Adakah saya mengulang balik? Tak apalah. Okey, so hafazan 30, hadis 20, Al-Quran 50 markah. Kesemuanya 100%. 100%. Lepas itu kita akan tukar dia menjadi 20% untuk kertas 2. Untuk dicampur dengan kertas 1, 80%. Kertas 1. Jadi 100%. So 100/100 kali 20. Ya, maka penuhnya ialah 20% untuk kertas 2. Maksud baiklah, tak berapa banyak. Tetapi kalau nak dapat A+, kena ada benda ni. Ya, kalau tak ada, sebab ini dia lisan ini, pentaksiran secara lisan ini untuk kertas 2 ni, tujuannya ialah untuk membantu kamu sebenarnya. Biasanya pentaksir ini biasanya diorang ni kebanyakannya salah. Kalau saya sendirilah, kalau pentaksir saya akan biasanya mudah nak bagi markah lah. Kalau dibaca dengan betul sebagainya, bagi markah lah, markah penuh. Kan? Ya, sebab ini adalah untuk membantu sebenarnya. Ya, untuk membantu kamu dapat lebih cemerlang dalam kertas SPM. Dulu kertas 2 bertulis tentang Quran, ayat Quran, hadis, hafazan dan juga tajwid. Semua kertas 2 secara bertulis. Macam bertulis. Ya. Jadi kadang tu orang suka nak dapat markah. Walaupun sebenarnya hakikatnya kertas 2 lah merupakan penyumbang markah terbesar. Kerana orang senang nak dapat markah kena cakupannya sedikit. Mana tak sedikitnya, hadis ada 4 je.
Khatam hadis tu dah dapat dah 40 markah dah. Confirm. Macam tu kan. Baki lagi tu tilawah dan sebagainya. Hafazan dan sebagainya. Jadi nak dapat markah senang sebenarnya kertas 2 ni. Nak periksa kertas 2 markah dengan warna 1. Tak apalah. Nak periksa kertas 2 senang juga, boleh lah kot ya. Cuma dia banyak sebab dia ada 5 soalan. Ya. Baik. Habis. Wallahu a'lam bissawab. Jadi rasanya habis dah kot. Ya. Habislah cakupan kertas 2. Ada soalan? Boleh faham ke? So, overallnya ialah bacalah buku teks kamu tu ya, untuk memahirkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Bacaan dengan tajwid yang betul, makhraj yang betul dan sebagainya lah. Bagi lancar. Tak boleh dengar, kita boleh ambil download dari YouTube, dengar YouTube dan sebagainya ya. Kita type saja mana-mana ayat, mana surah dia akan keluar. Ya, berapa orang membaca dan sebagainya. Ataupun rujuklah kepada ahli keluarga, abang ke, rujuk kepada adik ke. Ya, adik jangan main. Adik lagi mahir daripada kita kadang-kadang tu. Betul tak? Sebab adik belajar. Untuk pelajar kuasai soalan kebat. Alamak. Masa dah nak habis ke? Okey. Baik. Tip soalan kebat lah. Macam mana akan bagi tahu lah. Baik. Secara ringkaslah. Ya. Nanti bila dah dapat modul gemilang, perkara pertama yang kamu kena khatam ialah ini dia. Kata tugas. Kebat lepas ni, insya-Allah. Saya kata ambil masa sikit. Ya, tentang ni. Alamak, saya menconteng lah. Tentang kata tugas ni. Nyatakan. Untuk kertas 1, kata tugas ini biasa digunakan. Sangat biasa digunakan. Sebab itu, bila jawab soalan itu, pastikan kamu tengok dulu dia punya kata tugas dan jawab ikut kata tugas. Kalau soalan nyatakan contohnya atau soalan senaraikan, yang ini kamu hanya perlu nyatakan isi dia sahaja. Cukup dengan 2-3 patah perkataan. Ataupun mungkin juga 1 patah perkataan. Tak ada masalah. Ya. Yang bila soalan nyatakan ataupun senaraikan. Contoh, disayangi Allah. Okeylah. Ya, jiwa tenang. Ya. Hati sakit. Contoh. Jatuh cinta. Ya. Contoh. Ya. Nyatakan. Mana ringkas pun tak apa. Isi sahaja ringkas pun boleh. Walaupun sepatah-sepatah mungkin. Senaraikan rukun apa ya? Rukun faraid. Kan? Rukun faraid contohnya. Contohnya apa? Rukun faraid. Orang yang menerima harta pusaka. Contoh satu. Penerima harta pusaka. Contoh. Ya. Jadi boleh nyatakan satu. Itu panjang sangat. Kalau sepatah-sepatah, satu perkataan, ya, tak ada masalah. Sebab dia biasanya markahnya ialah 1 markah untuk 1 jawapan. Yang kedua, jelaskan. Jelaskan mesti ayat lengkap. Contoh kat sini. Ya, diri disayangi oleh Allah. Ataupun boleh jugalah kalau kita kata ni disayangi oleh Allah pun masih lagi diterima sebenarnya. Cuma untuk berjaga-jaga. Ya, buat lebih sikit pun tak apa. Ya. Contoh yang kedua, sentiasa mendapat ketenangan jiwa. Kan. Kalau soalan nyatakan, cukup dengan kita ambil sini je. Ketenangan jiwa, jiwa tenang. Dah okey dah. Jadi bila jelaskan, mesti ayat lengkap. Paling kurang 4 hingga 5 patah perkataan. Ya, paling kuranglah 4-5 patah perkataan. Kalau nak kata 3 patah perkataan tu pun masih lagi boleh lah. Yang penting ayat lengkap. Macam tahun lepas ya, selagi ayat lengkap kita terimalah. Ya, yang terlepas punya SPM. Ya, ayat lengkap kita boleh pemberi asing boleh faham, dia akan terima. Ya. Kemudian soalan terangkan. Yang ni. Terangkan ini yang bahaya ni mesti ada isi, mesti ada huraian. Ada isi, ada huraian. Ya, 6 hingga 8 patah perkataan. Contoh,
Dia benci oleh masyarakat. Ini isi. Ini isi. Kerana ini kata hubung. Berakhlak buruk, ini adalah huraian. Itu adalah huraian. Ya. So, untuk terangkan mesti ada isi, mesti ada huraian. Kalau kamu jawab itu ada isi sahaja, hanya dapat satu markah saja. Sebab biasanya terangkan ini markah penuhnya ialah 2. Satu jawapan 2 markah. Soalan jelaskan juga kebiasaannya 2 markah. Cuma kadang-kadang, tahun lepas, SPM tahun lepas, soalan jelaskan ada juga yang 1 markah. Sebab itu, bila 1 markah, kamu jawab sepatah-sepatah pun, 1-2 perkataan pun diterima betul juga. Tapi nak selamat, make sure soalan jelaskan tetap kamu kena buat ayat lengkap, isi lengkap. Nak selamat. Cuma saya beritahu ni adalah yang terlepas. Sebab terlepas pemeriksaan secara online semua. Semua secara online, kecuali pemeriksaan untuk fasa kedua, iaitu pelajar-pelajar yang terkena COVID ketika peperiksaan. Mereka akan masuk periksa semula untuk fasa kedua. Untuk fasa kedua punya, yang itu sahaja ya. Pemeriksa dia orang akan dipanggil untuk berkampung. Ya, berkampung di mana-mana lah. Ya, di hotel ke apa ke, berkampung lah seminggu lebih kat situ. Ya, sampai nak muntah rasanya menganda. Contoh. Ya, orang cerita. Baik. Jadi itu contoh dia. Jadi ada isi, ada huraian dan ada kata hubung, kerana. Kerana inilah yang suka ni. Ini pun rasanya sudah kamu dah tahu ni, suka ya. S tu untuk suka, U untuk, K kerana, A agar. Berkata hubung, senang ya. Okey, kemudian ini untuk terangkan soalan biasa, untuk terangkan soalan pengajaran ayat. Untuk pengajaran ayat dan juga hadis, ini kena ada ni. Kena ada pendahuluan, P. Tahu dah P ya, untuk kena ada pendahuluan. Kita hendaklah. Mesti ada yang tu. Ada orang tanya, boleh tak kalau kita kata kita mestilah. Ya. Kita mestilah jangan diamalkan. Kita mestilah, bukan apa ni, kita wajiblah. Kita mestilah boleh lagi. Kita hendaklah, kita mestilah boleh lagi. Tapi nak senang pun adalah kita hendaklah. Kalau kamu kata kita wajiblah, bahaya sebab apa? Kadang-kadang tu jawapan isinya itu bukan perkara wajib. Jadi salah fakta. Kita wajiblah membaca Quran setiap pagi dan petang supaya hidup diberkati Allah. Contoh. Betul salah tu? Salah. Baca Quran hukumnya sunat, bukan wajib. Salah, nampak tak? Ataupun kamu kata kita haruslah. Okey, kita haruslah. Pun tak tepat. Sebab haruslah ini perkara yang kita boleh buat, sedangkan dalam kita agama ini kita hendak menyuruh orang buat. Kita menggalakkan orang buat dan sebagainya. Kalau kita kata haruslah, jadi benda tu macam buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Juga tak sesuai. Contoh, kita haruslah menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Salah ke betul? Salah. Kenapa salah? Sebab kita wajiblah kat situ kan. Patutnya wajib. Solat 5 waktu itu wajib hukumnya, bukannya harus. Sebab tu nak selamat, kita buat kita hendaklah. Barulah semuanya betul. Kita hendaklah berusaha mencari hidayah. Ya. Kemudian supaya ataupun untuk, kerana ataupun agar, mana-mana yang sesuai yang kamu suka pakai, hidup diberkati oleh Allah. Itu contoh dia. Okey, kata tugas terangkan pengajaran ayat. Ini kamu boleh rujuk dalam buku tu kamu, dalam buku Modern Gemilang nanti. Ya, beberapa huraian. Contoh huraian. Beberapa contoh huraian yang senang nak hafal. Agar diberkati Allah, dapat pahala, dapat keredaannya, bahagia dunia akhirat, jiwa tenang, ya, hidup bahagia. Ni benda-benda yang senang. Kamu hafallah 2, 3 kat sini ataupun 4 kat sini. Kamu ulanglah
soalan nombor 1 kamu pakai yang ni. Yang 2 pun pakai yang ni juga. Tak ada masalah. Ya, ulang je lah, tak ada masalah. Kalau kertas 2 dulu masalah sikit. Kertas 2 dia tak boleh mengulang. Ya. Contohnya kalau soalan 1 tu kan, untuk kertas 2 kamu pakai agar dipandang mulia contohnya. Ya. Lepas tu dalam jawapan yang sama juga kamu gunakan lagi benda yang sama juga. Tu tak terima kertas 2. Kertas 1 tak ada masalah. Ya, tapi sekarang ni sebab semua dah kertas 1, saya rasa kita terima semua lah kot. Ya, so tak ada masalah. So hafallah 2 3 saja daripada huraian ini boleh buat sebagai huraian. Okey, jadual biasalah perbezaan buat kotak sebagainya. Okey. Yang ini juga kamu boleh terujuk dalam buku Meda Gemilang, ya, jawapan mudah selaras. Ini bagi pelajar-pelajar yang malas nak baca buku, pelajar-pelajar yang sibuk dengan kerja semasa PKP ini, ya, orang masuk kelas, ya, dia sibuk bekerja, mencari duit dan sebagainya, ya. Alif Shah, ada apa nak tanya saya? Boleh buka mic. Alif Shah Novri bin Zulkarnain, ada nak tanya ke? Kamu angkat tangan ke salah tekan? Salah tekan, ya. Okey, kalau salah tekan okey, salah tekan, saya akan teruskan. Ini kata tugas apa ni untuk selaras. Ya, kamu bincanglah nanti dengan cikgu kamu faktor punca sebab sebagainya tu. Okey, saya nak fokus nanti kepada kebat nanti. Ini juga jawapan-jawapan yang selaras, yang senang kamu nak hafal. Kenapa dia selaras? Kerana sebarang soalan, sama ada soalan nombor 1 ataupun soalan nombor 1 tilawah, hadis, tajwid, ataupun soalan nombor 2 akidah, ataupun soalan nombor 3 ibadah, fiqh, ataupun soalan nombor 4 sirah tokoh tamadun, ataupun soalan nombor 5 akhlak Islamiah. Semuanya kamu boleh jawab dengan jawapan ini. Sebab tu dia selaras. Ya. Bila apa? Bila kata tugasnya tentang faktor punca sebab. Kata tugasnya tentang kebaikan, kelebihan, hikmah sebagainya. Tentang kesan buruk dan sebagainya. Jawapan dia ini je kamu boleh buat. Daripada nombor 1 sampai nombor 5. Apa pun tentang soalan tersebut. Akidah ke, fiqh ke, apa ke, jawapannya sama. Sebab tu dia kata selaras. Kalau keluar soalan yang kata tugas yang diberikan ini, jawapan itu. Ini asasnya untuk mereka yang lemah. Ya. Yang cemerlang, nak buat ini pun boleh juga, tak ada masalah. Ya, tapi tambahlah lagi dengan apa yang kamu hafal daripada buku teks sebagai pengukuhan. Okey, baik. Ini sama jugalah. Ini pun sama juga ni. Ini pun sama juga. Ini pun sama. Okey, kebat. Baik. Kebat. Tengok yang pertama. Jawapan dalam satu perenggan. Kebat. Jangan buat fakta. Jangan buat poin. Untuk soalan nombor 1 tentang tilawah, hadis dan juga tajwid, sekiranya ada, yang itu semuanya jawab dalam bentuk poin. Kecuali soalan pengertian atau takrif atau maksud. Yang tu dia jawab dalam bentuk perenggan lah. Ya, yang lain semua bentuk poin. Okey, tapi kebat juga sama juga. Jawab dalam bentuk perenggan. Jangan dalam bentuk poin. Kerana dibimbangi dalam bentuk poin, kamu hilang 2 markah. Sebab dia akan kira kamu dapat isi dan juga huraian sahaja. Sebab bentuk poin. Dia dalam bentuk perenggan baru akan timbul huraian lengkap dan juga kesimpulan. Ya, jadi dalam bentuk perenggan. Jangan buat kotak dan sebagainya, jangan. Bentuk perenggan sahaja. Nanti kita tengok contoh nanti, ya. Yang kedua, mengandungi 4 ayat. Isi, ayat pertama isi, kedua huraian, ketiga huraian lengkap, keempat kesimpulan. Ada 4 ayat.
Ataupun tak apalah kita buat selarah yang 4 ayat. Ya, walaupun dulu kita ajar 3 ayat, tapi tak apalah kita gunakan 4 ayat. Baru punya style. Ayat kedua, ketiga dan keempat dimulakan dengan pendana wacana kata hubung. Bolehlah nak kata hubung apa ke? Ayat yang kedua. Ya, pendana wacana. Nak pakai dengan suka tu boleh juga. Ya. Kita tengok nanti. Yang keenam, penanda wacana tak sesuai. Apa dia? Untuk ayat kedua, ketiga dan keempat. Ini dia. Yang ini antaranya. Jangan guna sama sekali. Ya. Dan serta selain itu, sehubungan itu, selanjutnya, seterusnya. Kenapa jangan guna? Kerana apa yang isi yang selepas itu dia tak jadi huraian. Kalau yang selepas itu merupakan ayat kedua. Ataupun kalau ayat yang ketiga dia tak akan jadi huraian lengkap. Dia akan jadi isi semula. Jadi kat sini kamu akan hilang markah. Kamu akan hilang markah. Ya? Sebab dia markah satu untuk isi, satu untuk huraian, satu untuk huraian lengkap, satu untuk kesimpulan. Bila kamu letak wacana, penanda wacana yang tak sesuai, kamu letak dan contohnya. Ya. Selepas itu dia tak jadi huraian lagi dah. Dia akan jadi isi yang kedua. Bila isi kedua, kamu hilang markah. Tak dapat dah markah huraian. Ya. Yang ni pemirsa dia akan nilai yang tu. Untuk kesimpulan dicadangkan. Buatlah oleh itu. Supaya pemirsa tahu itu adalah kesimpulan. Jangan kamu terus buat je kesimpulan, jangan. Ya, takut pemirsa tak perasan. Ya. Kesimpulannya, tuntasnya, natijahnya. Dan buat itu seperti menulis pengajaran ayat dan juga hadis. Kenapa seperti pengajaran? Kesimpulan kita saya ambil. Oleh itu, kena ada pendahuluan dia. Kita hendaklah ada isi dia. Ada kata hubungnya dan juga ada dia punya huraian. Sebab itu, seperti menulis pengajaran ayat ataupun hadis. Ya, itu untuk kesimpulan. Ataupun juga boleh juga kita tulis cadangan, saranan, harapan, biasaan, sebagainya. Okey. Dan sedikit nasihat kat sini, sekiranya menyalin semula stimulus. Sebab biasanya soalan kebat ini dia ada stimulus, ada penyata soalan dia tu. Ya, soalan kebat dia takkan berdiri sendiri, dia mesti ada stimulus dulu. Dia, kalau nak kenal kebat, dia mesti ada stimulus. Cuma stimulus tu, ya, dia tak semestinya stimulus bawah tu soalan, tak. Mungkin stimulus tu adalah di atas sekali. Ya, lepas tu tiba-tiba soalan kebat ni soalan nombor 4. Itu contoh. Mungkin boleh berlaku. Tapi yang pasti ada dia punya stimulus. Kalau salin sebagai stimulus, boleh salin. Tetapi perlu menambah beberapa patah perkataan untuk menjadikan ayat itu ayat yang sempurna. Kena tambah. Sebab stimulus tu mungkin ayat tak lengkap ke atau apa sebagainya. Ataupun ayat dah lengkap tetapi kamu kena olah sedikit. Jangan salin terus daripada stimulus. Bila kamu salin sebiji-sebiji daripada stimulus, markah tak ada. Sebab dikira kamu menyalin soalan. Nak markah boleh, tetapi kamu kena ubah sedikit ayat tersebut. Atau kamu kena ubahlah beberapa patah perkataan sebagainya. Okey. Okey, ini contoh dia. Terdapat segelintir masyarakat. Ini stimulus dia, dapat kotak tu. Yang tidak berwibawa semakin berani mengeluarkan penulisan dan provokasi bersifat menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta agama Islam, terutamanya di media sosial. Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan mengapakah mereka yang melakukan perbuatan tersebut perlu dikenakan hukuman yang berat. Kenapa kena hukuman yang berat? Huraikan. Ya. Kenapa dapat kebat? Pertama, huraikan. Yang kedua, ada stimulus ke atas tu. Ada ayat pernyataan ke atas tu. So, kalau yang soalan begini, kamu terus berikan jawapan. Ya, terus beri jawapan. Saya tak galakkan kamu tulis balik kepala soalan atau mukadimah soalan.
Ramai pelajar yang ni, dia buat balik ni. Dia rasa ni. Mereka yang melakukan perbuatan tersebut perlu dikenakan hukuman yang berat. Ya, kerana kamu barulah kamu tulis ni, memberi pengajaran bahawa agama Islam tidak boleh dipermainkan. Nampak? Saya tak galakkan kamu buat kepala soalan begitu. Kepada jawapan. Saya tak galakkan. Kenapa? Takut kamu terkeliru. Kamu dah tengok kerana tu kan? Ada kerana ni kan? Kata hubung ni. Saya takut kamu anggap soalan yang kamu jawab itu, kepala itu adalah isi. Seterusnya ini adalah huraian. Memberi penjelasan bahawa agama Islam itu tidak boleh dipermainkan, itu adalah huraian. Saya takut kamu anggap sebegitu. Jadi, lepas tu kamu dah buat sebagai huraian lengkap. Lepas tu, kesimpulan. Jadi, markah hilang. Markah hilang. Ya. Sebab kamu anggap yang atas tu adalah, yang ini, mereka ini adalah isi, salah. Sebab itu saya galakkan, bila berlaku bicara begini, terus sahaja kamu buat jawapan dia. Memberi pengajaran. Terus masuk isi je. Tak payah ulang balik dah. Memberi pengajaran bahawa agama Islam tidak boleh dipermain-mainkan. Isi. Hal ini kerana, titik tu. Hal ini kerana, ini nampak ni. Ada ni. Kerana ni. Suka-suka. Supaya untuk agar. Supaya untuk kerana agar. Hal ini supaya. Perbuatan tersebut. Hal ini agar. Perbuatan tersebut. Macam tu. Buat macam tu. Gunakan kata hubung tu. Ingat, kata hubung itu. Jangan gunakan wacana yang salah. Penanda wacana yang tak sesuai. Saya ambil contohnya. Kita ambil selain itu. Okay, contoh ya. Memberi pengajaran bahawa agama Islam tidak boleh dipermainkan. Kamu bumbung tu sini. Titik sini. Selain itu. Kamu mau tulis. Selain itu. Mana saya tak tulis ni? Hilang penuh ni. Selain itu. Selain itu. Ya. Perbuatan tersebut boleh menjatuhkan maruah agama Islam. Empat kamu buat. Selain itu, perbuatan tersebut, kamu sambung sini, boleh menjatuhkan maruah agama Islam. Kamu letak wacana yang tak betul tu, yang tak tepat tu. Selain itu. Apa jadi? Sepatutnya di sini huraian. Dapat markah yang kedua. Dapat markah yang kedua. Tetapi bila kamu buat macam tu, dia jadi isi yang kedua. So, ada markah tak? Tak ada markah. Sebab markah isinya ada satu saja. Ini dia. Memberi pengajaran bahawa agama Islam tidak boleh dipermainkan. Itulah isi dah. Dapat satu markah. Ayat yang kedua itu adalah huraian. Ini kerana perbuatan tersebut, itu adalah huraian. Bila kamu letak wacana yang salah, kamu buat memberi pengajaran bahawa agama Islam tidak boleh dipermain-mainkan. Titik. Selain itu, perbuatan tersebut boleh menjatuhkan maruah agama Islam. Nampak? Itu jadi isi yang kedua. Bukan huraian. Kamu hilang markah. Padahal sama je kan? Jawapan yang sama je. Tapi hilang markah. Kerana itu kamu buat isi yang kedua. Sebab itu berhati-hati. Jangan gunakan yang ini. Tajuk ni. Jangan gunakan sama sekali ni. Penanda wacana yang tak sesuai ni. 1 hingga 5 ni. Jangan pakai. Jangan buat langsung. Cara boleh. Takut tersilap. So gunakan ini. Hal ini kerana perbuatan tersebut ini ni sampai agama Islam tu, maruah agama Islam itu dapatlah markah yang kedua huraian. Lepas itu huraian lengkap. Itu yang menyebabkan mereka tidak menjadikan isu agama sebagai bahan menambahkan kemarahan kepada umat Islam yang lain. Itu huraian lengkap. Markah yang ketiga. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa memelihara agama dalam kedua keadaan. Tengok, kita hendaklah ataupun umat Islam hendaklah, sama yang tu hendaklah. Kena ada ni. Ya, kita hendaklah sentiasa memelihara agama Islam dalam kedua keadaan. Ini adalah isi untuk pengajaran tersebut agar kata hubung dia hidup sentiasa diberkati oleh Allah. Ini adalah huraian untuk pengajaran tersebut. Dapatlah dia jadi sebagai kesimpulan. Moga dapat markah penuh yang lengkap, yang terbaik. Jadi untuk isi, pastikan menjawab soalan. Mulakan ayat dengan hujah saya, pendapat saya kalau perlu. Bila soalan,
apakah hujah anda? Maka bolehlah kita gunakan hujah saya. Okey, apa hujah dia? Nyatakan pendapat anda, barulah kamu kata pendapat saya. Tapi kalau soalan kata tadi macam tadi tu dia kata huraikan. Yang tu terus bagi jawapan dia. Jangan ulang balik soalan sebagai kata muka depan. Kata apa? Mukadimah, jangan. Saya takut kamu ulang balik nanti, saya takut kamu jadikan itu sebagai isi. Habis. Hilang markah. Isi dan huraian. Okey. Kemudian huraian lengkap. Biasalah ya, yang ni kamu boleh rujuk dalam buku model nanti. Cikgu kamu kamu punya guru boleh ajarlah ni. Boleh bagi tahu lagi dengan lebih jelas. Ya, iaitu apa ni? Kesan dia, ciri-ciri juga boleh jadi ya, jadi sebagai huraian lengkap. Contoh pun juga boleh jadi huraian lengkap. Ya, faktor berlaku juga boleh jadi huraian lengkap sebagainya. Okey. Itulah ya. Sekarang itu je lah. So, isi menjawab soalan. Huraian itu adalah apa sahaja yang kamu huraikan. Kamu juga ambil huraian itu, huraian yang kamu dah hafal tadi tu. Diberkati oleh Allah. Boleh? Tak ada masalah. Boleh kata contoh ya. Contoh. Memberi pengajaran bahawa agama Islam tidak boleh dipermain-mainkan. Ya. Hal ini kerana ianya dibenci oleh Allah sebagai huraian. Boleh? Lepas tu baguslah buat dia punya huraian lengkap. Ya, kita ambil lah kesan dia kat sini ya. Kesannya apa? Hal demikian menyebabkan mereka tidak menjadikan isu agama sebagai bahan menambahkan kemarahan kepada umat Islam yang lain. Kesan dia. Sebab hal ini menyebabkan mereka bergaduh sebagainya. Tak ada masalah lah. Yang penting ada kesan itu. Boleh bagi kesan. Atau bukan faktor juga boleh masuk. Yang sesuai lah. Nampak tak? So, untuk isi huraian tadi tu, kamu boleh gunakan yang kamu hafal tadi tu. Yang ringkas tadi tu. Diberkati oleh Allah, dibenci oleh Allah, mendapat balasan pahala dan balasan syurga, mendapat balasan neraka. Boleh masukkan. Yang untuk huraian. Simple. Kemudian untuk yang lengkap, kesan. Ataupun faktor berlaku dan sebagainya boleh masukkan. Kesimpulan, samalah. Buatlah ikut pengajaran ayat. Kalau kamu ada cadangan, boleh masukkan cadangan. Ya. Tapi itu kena memang banyak fikirlah. Nak senang, buatlah pengajaran ayat saja untuk kesimpulan. Okey. Rasanya habislah kot. Kita nak menyelusuri kertas satu, semuanya tak sempat dah. Ya. Tapi inilah ya, semuanya kertas satu. Saya tahu sejam setengah memang tak cukupnya lah. Ya, memang tak cukup. Cuma nak tekankan tadi, yang pertama untuk kertas dua tadi tu. Bacalah. Ya, bacalah kesemuanya sekali. Ya, bagi lancar. Ya, kamu ada masa banyak dekat masa PKP ni, duduk kat rumah. Lepas boring. Hati gundah gulana, tak jumpa dengan awet, tak jumpa dengan Pak Ua, dah lama sangat dah. Ya, hanya cakap telefon saja, boring, tak jumpa. Ya. Tak boleh pegang tangan, tak boleh cium-cium. Ya, semua tu haram ya, jangan buat. Saya buat contoh saja. Ya. Tak boleh. Bacalah Quran. Ingatlah baca Quran ini akan menyenangkan jiwa. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ingati Allah itu akan menyenangkan hati, menyenangkan jiwa. Antaranya ialah baca Quran. Baca Quran itu kita ingatlah kepada Allah kerana itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran. So bacalah Quran yang dalam konteks bagi lancar. Hafal. Ya, hafal insya-Allah. Jadi itu sajalah. Rasanya cukuplah kot. Ya. Dah pukul 12 tu. Ya. Saya pun nak kena prepare juga untuk solat Jumaat. Ya. Tak nak dah orang tunggu pagar tu marahkan saya. Ustaz, tentang Ustaz Imam nampak Ustaz? Tak boleh itu ya. Marah dia tengah panas dekat pagar tu. Ya, sebab kalau pagar tak jaga, orang serbu masuk je. Tak boleh ya. Dia ada bilangan tertentu. Ikut pergiliran. Ya, tapi kita tak adalah VIP tak ada ya, semuanya sama yang masuk. Istilah dia ikut giliran masing-masing insya-Allah. Jadi rasanya itu dah setakat ni yang saya boleh sampaikan. Ada soalan?
Harap dapatlah ya. Tips sikit ataupun poin sikit lah. Ya, daripada saya ilmu yang tak berapa banyak ni. Ya. Cuma ada pengalaman je sikit ya dalam inilah dalam SPM ni, pengalaman sikit ya. Bertanya kepada kawan-kawan yang lebih mahir dan sebagainya, itu je lah. Jadi rasanya saya sedahkan baiklah kepada pengerusi majlis untuk program ini. Ya. Saya doakanlah kita semua dijauhi daripada COVID-19. Dan saya doakan juga lah semuanya sukses, berjaya, ya, kepada gurunya juga berjaya mengharungi ya, PDPR, dan juga kepada dengan kerja yang sangat banyak, firing dan sebagainya. Tambah lagi masa lagi, ya. Saya USJ 23 jealous dengan sekolah-sekolah yang mana PDPR-nya dibuat secara anjal. Sangat jealous. Sebab kita orang punya bos memang strict. Ikut apa yang KPM kata, ya, jadual ikut jadual biasa dan sebagainya. Dah sekarang tengok apa jadi. Mereka yang buat jadual anjal ni bijak. Sebab masa dia extend panjang, cuti tak ada, pendek. Baik. Lepas ni lagi 56 hari lagi ni nak buat apa? Silibus dah habis dah belajar. Ulang kaji je lah. 2 bulan ulang kaji yo. 2 bulan ulang kaji. Nampak tak? Bagi yang buat jadual anjal, okeylah, habiskan silibus latihan ini kan. Saja panas. Isu panas. Tak apalah, ya, itu masing-masing sekolah lah, ya. Kita hormatilah ya pendapat pendirian pentadbir masing-masing, insya-Allah. Jadi itu sajalah, ya. Kalau ada soalan, saya berhenti kat sini. Sekian. Mohon maaf sekiranya ada salah cakap, salah bicara dan sebagainya, ya. Kelemahan saya lah, ya. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Khawarizmi atas ceramah dan tips-tips yang disampaikan sebentar tadi. Okay, semoga perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz tadi akan dapat dimanfaatkan oleh semua murid SPM 2021, insya-Allah.